Air rabu-rabu lain mungkin lewat sikit lepas balik kuliah. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ba'du. InsyaAllah kita akan sambung matan kitab Zubat, bacaan kita, muzakarah kita pada kitab Zubat, iaitu pada bait yang ke-89, babun najasah. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala al-muskiru al-ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'a far'ayhima was-su'ru wa maytatun ma'al 'idhami wash-sha'ar was-sufi la ma'kulatun wa la bashar wad-damu wal-qay'u wa kullu ma dhahar min as-sabilaini siwa asli al-bashar wa juz'u hayyin ka yadin mafsuli kamaitatihi la sya'rul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuhu wa 'arqun wal misku summa fa'ratuhu wa tadhharu al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in 'alat aw nuqilat wa jildu maytatin siwa khinziri bar wal kalbi in yudbaghu bi hirri fin tahar najasatul khinziri mislul kalbi tughsalu sab'an marratan biturbi wa ma siwa dhaini fa fardan yughsalu wa ghaslataini dub li tuhri yakmulu yakfika jaryul ma 'ala al-hukmiyyah wa an tuzala al-'ainu fil 'ainiyah wa bawlu tiflin ghayra darrin ma akal yakfihi rashun in yusib kullal mahal وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل وليعفى عن نذر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح والله تعالى أعلم. InsyaAllah kita baca babun najasah. Naam, an-najasah dari segi sudut bahasa kullu ma yustaqdar. Jadi ulama kata an-najasah itu dari segi sudut bahasa yang seperti yang didefinisikan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, dia kata kullu ma yustaqdar, setiap benda yang jijik. Jadi dari segi sudut bahasa, najis itu dibawa kepada makna yang lebih luas lah. Apa saja yang bersifat jijik itu dinamakan sebagai najis. Benda yang kita geli, benda yang kotor, itu dari segi bahasa boleh diitlakkan kepada najis. Sebab itulah salah satu benda yang jijik, yang dilihat kotor, disebut sebagai najis, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi najis di situ maknanya najis dari segi sudut bahasa lah, bukan najis dari segi sudut syarak. Sebab tu yang siapa ada orang ni dia jadi tak selesa nak bersalam dengan orang kafir kerana dengan menganggap orang kafir itu adalah najis. Jadi mana najis dalam ayat tersebut adalah najis lughawi, bukan najis syar'i. Najis lughawi maksudnya apa yang kotor tu, i'tiqad mereka. Pegangan orang-orang musyrik itu adalah kotor. Jadi pegangan dia tu hak yang jijik. Nisbah kepada kita itu yang disebut sebagai jijik, bukannya zat diri orang kafir. Jadi kita perlu menyantuni orang kafir, memperelokkan muamalah kita dengan orang kafir, tapi yang menjadi ketidaksukaan kita itu bukan ain dirinya, zatnya, tapi i'tiqad yang di dalamnya. Oleh yang demikian kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh bangun memuliakan satu jenazah Yahudi. Sebab persoalan di situ adalah persoalan i'tiqad, pegangan mereka tu yang najis. Baik, itu dari segi sudut bahasa. Dari segi sudut syarak, najis itu didefinisikan oleh ulama sebagai mustaqdharun satu kotoran. Maknanya kalau dari segi lughawi, semua jenis istiqdar, semua benda yang jijik itu disebut sebagai najis. Tapi dari segi syarak, mustaqdharun yang yumna'u min sihhati
satu kotoran yang yamna mustaqdharun yamna'u min sihhatis salah min haitsu la murakhas. Dia adalah merupakan satu kotoran yang boleh menghalang daripada sahnya solat. Apa saja kotoran yang boleh menghalang hingga sahnya solat? Kalau dari segi lurah ada benda yang jijik tapi tak menghalang daripada sahnya solat. Hingus jijik, air liur jijik, qahak jijik, tapi la yamna'u sihhatus salah. Dia tak menghalang daripada kesahihan salat. Maknanya dia bukan najis dari segi syarak, tapi dia najis dari segi bahasa. Jadi najis itu mustaqdharun yamna'u min sihhatis salat, yang menghalang ia daripada sahnya salat. Apa saja kotoran yang boleh menghalang daripada sahnya salat itu adalah najis. Apa saja kotoran yang sampai menyebabkan salat ini tak sah, itu najis. Itu dia punya point dia. Haitsu la murakhas. Ditambah oleh ulama, tidak terhenti di situ. Dia kata haitsu la murakhas, sekira-kira tidak ada kelonggaran. Ada di sana benda yang najis tapi ada tarkhis minas syarak, ada kelonggaran daripada syarak disebabkan sebagai contoh masyaqqatul al-ihtiras, iaitu kesukaran untuk kita nak jaga. Darah yang sedikit itu najis, betul tak? Darah yang sedikit najis, tapi sebab dia ada murakhas, dia ada satu rukhsah, kelonggaran. Seperti yang akan dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh nanti, dibahaskan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Ada benda ya najis, darah yang sikit najis, nanah yang sikit najis, tetapi sebab ada perbahasan fuqaha berkait dengan dimaafkan, dia uzurkan darah yang sedikit, tetapi kekallah dia tu sebenarnya najis lah. Najis, memang najis, tak dinafikan najis, cuma ada rukhsah yang sampai menyebabkan solat itu jadi sahih. Sebab akan timbul pertikaian bila kita mendefinisikan najis itu apa? Mustaqdharun yamna'u sihhatus salah, satu kotoran yang menghalang daripada sahnya salat. Berarti ada orang pertikai, jadi darah yang sikit tak batal pun salat, nanah yang sikit tak batal pun solat. Jadi sebab itu ditambah dengan haitsulah murakhas. Jadi maksudnya ada benda yang najis tapi tak batal solat. Sebab apa? Sebab itu masuk di dalam dairatul rukhsah, dia masuk dalam kepungan rukhsah, adanya kelonggaran. Jadi kalau kelonggaran tak batal lah, tapi ma'annahu najis. Dalam masa yang sama masih kekal statusnya itu adalah najis. La ilaha illallah. Baik. Ada sebahagian fuqaha dia ta'rifkan najis ini, dia kata la ilaha illallah bi kulli ainin. Najis itu apa? Kullu ainin. Ini definisi lain. Kullu ainin, dia bahas dengan ain. Dia kata setiap benda yang berzat, setiap benda ain, haruma tanawuluha mutlaqan, yang haramlah oleh mengambilnya, haramlah oleh mengambilnya mutlaqan fi darurat, fi halatil ikhtiyari, maksudnya dalam keadaan kita mempunyai pilihan yang banyak. Benda yang haram dimakan, ada ulama dia tak berkait dengan salat, dia cuba mendefinisikan, sebab dia ta'rif ni kan dia mesti jami' dengan mani'. Jami' dengan mani'. Cuba kita tengoklah antara dua ta'rif yang mana lebih jami', yang mana lebih mani'. Dia kata kullu ainin haruma tanawuluha fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan situasi ikhtiar, bukan situasi darurat. Okey, ma'a suhulati tamyiziha, dalam keadaan mudahnya untuk kita nak bezakan. Sebab ada benda yang tak boleh nak beza, itu tak ambil kira. Dalam keadaan boleh dibezakan, ma'a suhulati tamyiziha, na'am, wa imkanu tanawulha la li'aqi. Nampak?
Jadi itu sampai situ kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan fi halatil ikhtiyari ma'a suhulati tamyiziha. Jadi dia kata najis ni benda yang haram untuk kita makan. Haram untuk makan yang bukan kerana pengharaman, bukan ada nas kata haram kamu makan. Haram untuk makan bukan kerana istiqzar, bukan kerana istiqzar, bukan kerana dia jijik, dan haram untuk makan bukan kerana darurat. Hak tu orang panggil kalau tak ada kerana sebab apa? Kalau tak ada kerana sebab ada datang nas yang mengharamkan dia. Kalau bukan kenapa tak boleh makan? Tak boleh makan kalau bukan kerana istiqzar. Kenapa tak boleh makan? Kalau bukan kerana darar. Maknanya tak boleh makan. Tapi syarak kata tak boleh makan. Maknanya najis. Sebab tu kalau kata yang kata dalam hukum apa khinzir, hukum khinzir tak boleh makan khinzir tu, tak boleh makan khinzir tu dari segi satu sudut perbahasan fuqaha. Sebab yang kata tak boleh makan asalnya daging je, betul tak? Yang tak boleh makan tak ada daging, walahmu khinzir, daging khinzir. Jadi seolah-olah macam boleh gebok lah tulang, kan? Seolah-olahnya jadi kalau pakai definisi ni jadi memang betul. Sebab apa? Sekarang ni tak boleh makan, bila dibahas tak boleh makan khinzir ni adakah kerana pengharamannya ada nas yang sarih kata haram semua sekali? Tak ada. Adakah kerana darar? Tak ada. Tak ada nas, tak ada nas yang sarih lah yang kata bila makan ni boleh memudaratkan. Tak ada lagi. Mungkin sekarang ni mungkinlah ada ilah lain orang kata bila makan daging babi ni dia boleh menyebabkan penyakit lah. Ataupun adakah kerana istiqzar? Itu pun tak dapat nak diyakinkan lah. Jadi kalau tak bukan kerana tiga ni tapi tak boleh makan, maknanya kerana najis. Kenapa tak boleh makan khinzir? Sebab najis. Atas definisi ni dia kata kullu ainin, setiap benda ain haruma tanawuluha mutlaqan, yang haram untuk kita nak ambil dia sama sekali. Nampak? La ilaha illallah. Mutlaqan ni maksudnya sama sekali. Ulama kata kenapa haruma tanawuluha mutlaqan, setiap benda yang haram untuk dimakan sama sekali. Haram untuk dimakan sama sekali. Keluar dengan perkataan sama sekali. Keluar dengan perkataan sama sekali itu adalah ada benda yang haram tapi kalau makan sikit tak apa. Ada benda yang haram tetapi dimaafkan kalau makan sikit. Dia kata macam ada setengah jenis-jenis nabatat, jenis tumbuh-tumbuhan yang beracun, haram kalau makan yang dalam kadar yang banyak. Tapi dimaafkan kalau ada jenis tumbuhan orang kata ni mabuk ni. Tapi dia boleh buat ubat kalau makan sikit. Kal apa? Kal ketum kal ketum. Ketum ni mungkin kalau orang makan dengan jumlah yang banyak jadi haram lah. Tapi kalau orang makan dengan jumlah yang sikit, ada orang kata dia yufid. Jadi macam mana yang kata, sebab tu dia kata yang mana yang najis ni? Jadi ketum ni najis. Yang mana yang najis? Tak. Yang najis ni kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan. Nampak? Jadi ada dua definisi di situ dalam babun najasah ni. Definisi pertama kata Syekh Khatib Asyarbini, definisi pertama najasah ni apa tadi? Mustaqzarun yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhas. Sesuatu benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya semayang sekira-kira tidak ada rukhsah. Tu najis. Amda saja yang menyebabkan semayang ini tak sah. Dalam keadaan tak ada rukhsah, tak ada kelonggaran lah. Maknanya darah
Nano dia saja hak kena pakai pakaian kita yang menyebabkan sembahyang jadi tak sah. Haitsu la murakhas, itu nama kata najis. Wa 'arafa ba'dhum, menta'rifkan sebahagian daripada ulama, dia kata kullu 'ainin haruma tanawuluh mutlaqan. Waktu dia ambil definisi lain yang dia mengambil kira daripada segala benda yang tak boleh dimakan. Apa yang diharamkan makan mutlak sama sekali. Fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan ada pilihan. Maknanya benda yang tak boleh makan kerana apa tadi? Ada benda ni, dia kata benda yang kita tak boleh makan ni dia ada pak biasanya. Benda yang kita tak boleh makan ni biasanya ada pak. Tapi kalau tiga tu, tiga ilah itu tak ada, contohnya kita kenapa haram makan benda ni? Okey, haram makan benda ni ada kalanya disebabkan kerana darar. Racun haram makan sebab darar. Okey. Yang kedua, ada benda yang tak boleh dimakan. Kohok. Kohok adakah najis? Tak najis, suci. Suci. Tetapi haram kita kena makan. Kita makan dia haram. Apa? Sebab istiqzar. Gigi. Ada satu lagi tadi, ada kalanya benda tu haram. Kenapa ni? Kenapa? Ha? Akannya apa? Akannya ada nas. Ada benda yang haram, lahmu khinzir, khalas nas. Lahmu, daging saja. Daging tu nas. Khalas. Haram dah. Ada satu lagi yang keempat. Yang keempat apa dia? Ada suatu benda yang haram untuk dimakan. Ada kena najis. Benda yang najis, apa tak boleh makan ni? Kalau tidak ada ilah yang tiga tadi, maka atas definisi yang kedua ni, kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan, maknanya najis lah. Tu je khulasah dia. Jadi najis lah. Jadi sekarang ni hak yang kata tulang babi, lemak babi, tak ada nas. Tapi masuk kalau dia atas ta'rif ni, ta'rif najis ni, maka diharamkan kerana najis. Okey. La ilaha illallah. Okey, bismillah. Apa kata Syekh rahimahullah ta'ala? Bait yang ke-89, al-muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'a far'aihima was-su'ru. Dia kata, iaitu setiap benda yang al-muskirul ma'i'. Apa itu najis? Najis ni adalah al-muskirul ma'i', benda yang memabukkan, al-ma'i'. Benda yang memabukkan, al-ma'i'. Apa yang dimaksudkan dengan al-muskir? Al-mughayyib lil aqal, benda yang meraibkan akal sehingga kita hilang kewarasan. Itu dipanggil al-muskir. Jadi ibarat dalam Zubat ni dia ambil ibarat yang dalam Minhaj. Sebab Minhaj ni antara Imam Nawawi yang dia tak berbicara tentang khamar. Dia terus berbicara tentang kullu muskir haram. Setiap benda yang memabukkan adalah haram, supaya memasukkan banyak benda lagi. Ada lagi banyak cecair yang bukan khamar tetapi memabukkan, maka hukum dia adalah haram dan juga najis. Ada? Kalau kita baca yang dalam ibarat, dia tak khusus. Ada setengah kitab dia terus bawa kepada al-khamr wan nabiz. Ma'i tertinggal. Tapi kalau dalam Zubat dia clearkan, dia kata dia umumkanlah. Dia gunakan satu istilah yang lebih umum, al-muskirul ma'i'. Itu najis. Segala benda yang memabukkan, yang memang diqasadkan pembuatannya itu adalah untuk memabukkan, taghibil akal, untuk nak menghilangkan akal, maka itu masuk dalam arti kata khamar. Dia beri hukum khamar. Al-ma'i' dengan syarat dia itu adalah ma'i'. Jadi bila sebut kata ma'iz, masuklah al-khamar, masuklah an-nabiz, dan masuklah apa saja lagi jenis-jenis cecair yang memang dibuat khusus bagi tujuan nak memabukkan. Okey.
wal khinzir wal khinzir, seperti yang kita bincang tadi, wal khinzir linas ala tahrimi, kerana memang datang nas di atas pengharamannya. Jadi samalah, bila bukan kerana haram kerana 3 illah tadi, maka haramlah dia atas dasar kenajisannya. Tapi Imam Nawawi lah, Imam Nawawi dia pernah sebut dalam ni ke apa, ataupun dalam kitab, pernah dengar tak yang Imam Nawawi kata, kita ni dalam mazhab Syafi'i tidak ada dalil yang kukuh berkait dengan kenajisan khinzir. Imam Nawawi kata, kita dalam mazhab Syafi'i tidak mempunyai dalil yang kukuh. Ada dalil, tapi tidak ada mempunyai dalil yang qat'i lah tentang pengharaman, ataupun tentang kenajisan. Bukan pengharaman, tentang kenajisan. Nak menisbahkan khinzir itu sebagai najis. Sebab yang tak boleh dimakan adalah lahmul khinzir. Cuma illah tak boleh makan tu, illah najis ke? Banyak kan illah tak boleh makan ni? Darar ke? Istiqzar ke? Jadi tak boleh makan lahmul khinzir, tak boleh makan daging khinzir tu di atas illah apa? Dalam mu'tamad, dalam mazhab kita, illah kena najis lah. Kena najis lah, di atas perbincangan kita tadi. Ada setengah daripada definisi kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan. Okey, la ilaha illallah. Ma far'aihima, wal khinzir wal kalb, anjing khinzir, babi dan juga anjing, ma far'aihima, bersama dengan cabangan-cabangannya. Ni far'ai, dia tu apa? Far'ai lah kan, 2 cabangan bagi kedua-duanya. Maknanya cabangan apa? Fara' bagi khinzir dan fara' bagi anjing. Fara'aihima, fara' khinzir dan juga fara' anjing. Ma'a ahlihima, sama ada fara' itu yang terjadi di antara anjing dan juga babi itu sendiri. Banjing, jadi banjing ni haram. Ataupun ma'a haiwan tahir, bersama kambing, jadi kanjing lah. Kanjing pun tak boleh pakai juga. Jadi apa? Bambu pun tak boleh juga. Bambu dengan kanjing pun tak boleh, walaupun rupa dia adalah rupa haiwan yang tahir. Taghliban lin najasah, kerana memberatkan kepada hukum najis. Baik. Was-su'ru, was-su'ru ni maksudnya fadlatus syarab, lebihan minuman dia. Maknanya kalau dia minum dalam satu bekas, lebihan minuman dia tu pun itu dianggap sebagai mughalazah, dianggap sebagai najis. Ada dikatakan su'ru itu adalah semua fadalat, bukan lebihan minum je. Sebab lebihan minum ni khusus pasal hadis tu lah. Hadis apabila apa hadis tu? Idza uligha, apabila dijilat lah bekas kamu tu, apabila dijilat oleh anjing, maka hendaklah basuh dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna bi turab, salah satunya adalah dengan tanah. Jadi dia kata fadlat, lebihan minum su'ru itu najis. Waqila, dikatakan su'ru itu lebih umum, jami'ul fadalat, apa saja yang keluar daripada dia, air liur dia ke, air kencing dia ke, apa saja yang keluar daripadanya, maka dihukumkan sebagai mughallazah. Naam. La ilaha illallah. Wa maitatun ma'al 'idhami wasy'ar was-sufi la ma'kulatun wala bashar. Dan antara benda yang najis lagi adalah maitah, iaitu semua jenis bangkai. Maitah maknanya semua jenis bangkai, melainkan bangkai yang telah diistisnakan, telah dikecualikan oleh syarak. Uhillat lana maitatan, dihalalkan kepada kita ini 2 jenis bangkai, as-samaku wal jarad. Adapun semua jenis bangkai, ulama kata semua jenis bangkai hukumnya adalah najis. Wa illam yasil damuha, walaupun jenis bangkai yang binatang yang tidak mengalir darahnya, semua jenis bangkai, semut ke, kerengga ke, semuanya hukumnya adalah bangkai, adalah najis. Naam. Maknanya bangkai binatang yang makul, binatang yang boleh dimakan, yang mati bukan dengan sembelihan syar'i,
ataupun binatang yang ghairu ma'kul, binatang yang tidak boleh dimakan walaupun dengan sembelihan syar'i. Yang mati semua dia dihukumkan sebagai bangkai. Ma'al 'idhami, ma'al 'idham maksudnya bangkai bersama dengan tulang-tulang dia. Kalau bangkai, tulang-tulang dia pun adalah najis. Wasya'r, sya'r dia pun adalah najis. Wasuf, suf dia pun adalah najis. Dalam mukaddimah ya kita jumpa tak? Maknanya perbezaan antara dalam istilah bahasa Arab kita ada suf. Yang biasa diitlakkan suf ni diitlakkan kepada kambing biri-biri. Bulu yang ni kambing biri tu bahasa Arab panggil suf. Lepas tu kita ada rish. Rish ni bulu apa rish ni? Bulu yang jenis ada pelepah. Bulu ayam itu disebut sebagai rish. Ada satu bulu dia panggil wabar. Wabar ni bulu macam bulu kambing. Bulu kambing biasa ni. Itu dipanggil wabar. Ada orang tolak wabar tu dia sebut bulu hak biasa-biasa yang selain daripada rish, selain daripada suf, itu dipanggil sya'r. Tapi kalau dalam muqaddimah Al-Hadramiyah ada 3 tu disebut belaka. Rish, wabar dengan suf. Hak jenis kasar, suf. Yang jenis berpelepah, ada belepah, bulu burung, bulu ayam, itu dipanggil rish. Yang jenis macam bulu lembut, halus ni, macam lembu kambing ni, itu dipanggil bulu apa? Wabar. Naam. Jadi tu semua kalau daripada bangkai, tulang bangkai najis. Bulu dia sya'r najis. Tulang termasuklah apa saja jenis tulang. Maknanya gading dia, dia punya tanduk dia, apa saja daripada tulang-tulang bangkai hukumnya adalah najis. Naam. Ai lianna kullam min hadhihi al-wasf wasy'ar wasf la ma'kulatun wala bashar. La ma'kulatun maknanya bukan daripada benda yang boleh dimakan. Ada bangkai yang boleh dimakan. Apa? Dia ringkaskan sini. Dia kata la ma'kulatun. Bukan yang penting bukan benda yang bangkai yang boleh dimakan. Ada dua jelah. As-samaku wal jarad. Ikan dan juga belalang. Dalam erti kata ikan, kalau dalam mazhab Syafi'i, ikan itu bukan terkhusus kepada ikan, kullu ma ya'ishu fil bahar. Setiap benda yang hidup dalam laut. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW berkait dengan air laut. Air laut itu tuhuru ma'u. Air laut adalah suci airnya, wa hillu maitatu. Jadi menyebabkan bukan ikan dah. Apa benda saja yang hidupnya di dalam laut, benda saja yang hidup dalam laut itu boleh dikategorikan sebagai ikan yang bangkainya adalah suci. Kalau ada orang yang jual ikan kan, ikan mati tu kan kubur dan duduk dalam air batu, air tu dia bukan najis tu. Kenapa bukan najis? Air ikan. Air ikan tak bercampur dengan apa? Darah. Darah dia najis. Ikan ni darahnya najis. Ikan tu, bangkai tu, darahnya najis. Darah ikan najis. Lepas tu dia punya isi-isi perut dia najis. Jadi kalau ikan, mana kita kata air ikan. Air ikan suci lah. Air ikan suci. Tapi air ikan yang bercampur, itu pun tak najis lah. Tahu tak? Mana air ikan ni isu dia biasa bercampur dengan darah ikan. Jadi mutan najis. Tak. Yang ikan kecil tidak kira. Tu ikan yang kecil tu dia tu macam uruf. Ikan ni kita panggil apa? Ikan besar apa? Uruf. Banyak fuqaha Imam Nawawi sebut dari segi uruf. Besar kecil ikan ni. Yang mana ma'dzur. Ma'dzur dia punya isi dalam dia tu. Dia punya perut tai-tai dia tu ma'dzur. Macam ikan, kalau dari segi uruf kita ni ikan bilis tu kecil ke besar? Kecil. Ikan sepat kecil lah. Jadi uruf, pandangan orang boleh nilai dari segi uruf. Ni ikan ni besar, kecil je dari segi uruf. Kalau kita nampak kecil, jenis ikan perkasam tu tak? Ikan-ikan yang kecil-kecil tak? Kalau kecil, bismillah. Dari segi uruf, tanggapan
orang ramai melihat itu ni, kalau jenis ikan ni besar ke kecil, nisbah besar dan juga kecil tadi yang menyebabkan halal dia punya isi, tak wajib untuk dia nisbah besar kecil tu maksudnya kalau kecil tu ikan tu sebenarnya besar, tapi waktu dia kecil tu kira macam tu tu macam mana? Ada nisbah fizikal lah. nisbah Fizikal lah. Sebab yelah Anak tenggiri tu jadi kecil lah tak? kecil dah. Anak tenggiri. Maknanya kalau ikan bilis tapi besar. Ikan bilis besar macam tenggiri. Jadi kita nak ikut kata nak kata kecil ke nak kata besar? Besar lah. Tengok pada fizikal lah. Okey. La ilaha illallah. La ma'kulatun wala bashar, maknanya kalau yang boleh dimakan ada maitah yang ma'kul, maknanya suci lah, tak najis lah. Naam. Jadi semua as-samak wal jarad. Lepas tu apa lagi bangkai yang boleh dimakan? Ada lagi selain pada as-samak dan segala jenis spesies ikan dalam laut, dalam sungai. Lepas tu al-jarad, segala jenis belalang. Apa lagi? Ada. Seperti apa? Ada bangkai saya boleh dimakan tanpa sembelihan. Janinul muzakkar, janin yang duduk dalam perut. Kita sembelih ibu, anak mati sekali. Sembelihan janin adalah sembelihan ibu. Bila sembelih lembu, mati lembu tadi, belah perut, tengok ada janin. Kalau ikut bangkai lah, tapi itu antara bangkai yang halal boleh dimakan. Janinul muzakkar. Lepas tu hak yang jenis macam binatang buruan. Binatang beruang ni, mana hak tak boleh tekak, pasal ada binatang kan spesies-spesies yang tak boleh nak diperebah molek. Tak setakat jenis binatang liar. Jadi akan dibunuh dengan apa cara sekalipun, walaupun dengan dihantarkan satu binatang pemburu. Jadi pergi hantar binatang yang telah muallam, kalbul muallam, asadul muallam, yang dihantar. Kita hantar anjing ataupun kita hantar singa pergi buru. Jadi dia patahkan tekak binatang tu tanpa disentuh sikit. Jadi penghantaran kita tu ibarat kepada satu sembelihan. Jadi tak sembelih, tak putus lah halqum apa tu, tapi masuk dalam kategori itu maitah. Ni masuk dalam kategori maitah. Lepas tu dia umum. Maknanya Syekh Ibn Ruslan ni memang hebat lah. Memang hebat. Dia boleh buat matan bait yang jadi umum. Sebab banyak lagi benda lain boleh masuk. Kalau kita duk kira samak wajarak je lah. Matang dia tu dia tak kata as-samak wajarak. Dia kata makulah, makulah. Maknanya bukan najis. Kalau ada binatang, ada bangkai yang mati bukan sembelihan, tetapi benda tu boleh dimakan. Banyak lah. Yang kata unta jatuh dalam telaga, maka kita boleh sembelih dia daripada arah mana sekalipun untuk matikan dia. Alas, tak sembelih juga, tapi halal, boleh makan. Itu semua dalam kategori bangkai-bangkai yang tak dalam kategori najis. Nampak? Wala bashar juga bashar. Kerana bashar itu manusia itu, walaupun dia berasal usul daripada hayawan. Hayawan maknanya hidupan. Kenapa dibincangkan hayawan? Kenapa dibincangkan manusia tu dalam kategori bangkai? Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dibincangkan manusia itu dalam kategori bangkai? Hidup sini je. Ni kapek sikit, sakit punggung lah. Dah mana? InsyaAllah tak tanya soalan. Duduk terkapek sikit. Tak ada. Okey. Dia kata apa? Dia kata kenapa dibincangkan bashar tu, manusia, insan tu, dibincangkan nak dikaitkan dengan bangkai? Sebab haiwan lah. Sebab manusia semua ni disebut dalam kategori, dalam istilah manatiqah ni kan, haiwan. Haiwan ni kulli kan dia panggil. Haiwan ni adalah kulli. Satu kalimah, satu benda, kalau mana mantik dia panggil kulli.
Kalau nahu ni dipanggil nakirah. Jadi haiwan ni, bila sebut kalimah haiwan, duduk bawah dia ni banyak hidupan. Sebab haiwan tu asalnya bukan binatang, cuma bahasa kita bahasa Melayu. Tu yang menjadi problem kat situ. Bahasa Melayu ni haiwan, mu haiwan, bahaya lah. Tak, kalau ikut bahasa Arab, anta haiwan, relax je. Sebab apa? Kamu ni adalah satu hidupan. Bawah dalam kategori haiwan ni ada hidupan apa? Manusia, insan. Ada hidupan faras, kuda. Ada jamal, ada nabatat, ada tumbuh. Semua hidupan mereka tu. Jadi insan dia adalah hidupan. Ahlul manatiqah nak mengemahkan lagi. Maknanya dari segi umumnya insan itu adalah haiwan. Tetapi setiap sesuatu mesti ada hakikat. Lalu ahli manatiqah kata hakikat bagi insan itu adalah haiwanun natiq. Hakikat sebenar bagi insan itu adalah hidupan. Tapi natiq, hidupan yang boleh berfikir. Jadi ada hidupan yang tak boleh fikir, bukan insan. Jadi dipanggil al-umum wal khusus mutlak. Al-umum wal khusus mutlak. Setiap insan itu adalah hayawan, walaysa kullu hayawanin insan. Betul tak? Setiap insan confirm haiwan. Bukan semua haiwan tu insan. Sebab ada haiwan tu ada beruang, ada pokok, ada nampak? Itu dipanggil al-umum wal khusus mutlak. Kalau dalam istilah mantik, al-umum wal khusus mutlak. Al-umum wal khusus mutlak ni gini, Haji. Setiap solat itu ibadah. Tapi bukan semua ibadah tu solat. Betul tak? Setiap solat confirm ibadah. Tapi adakah semua ibadat tu solat? Tak, ibadat banyak lagi. Zikir pun ibadat. Baca Quran ibadat. Itu kalau dalam istilah mantik dia panggil al-umum wal khusus mutlak. Nampak? Jadi pasal itulah dalam fiqh dia bahas juga, manusia ni bangkai yang halal. Padahal tak sedap lah gitu tak? Tapi nisbah pada orang Arab okey, sebab dia semua datang daripada hidupan. Haiwanun natiq. Manusia ni, kalau hakikat sebenar manusia adalah haiwan, bukan binatang. Haiwan maksudnya hidupan yang boleh berfikir. Natiq dengan mana boleh berfikir. Jadi la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala muliakan bashar. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Jadi jasad dia kalau ikut tak boleh makan kan? Tak boleh makan. Bila tak boleh makan, patutnya bangkai je najis pasal mati tak sembelih. Manusia ni mati tak sembelih lah kalau kira je. Hidupan yang mati tanpa sembelih, patutnya bangkai. Tapi walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bila meninggal je, jasad manusia ni suci. Mandi tu ta'abbudi tadi. Mandi mayat bukan sebab najis. Memang yelah najis ada dengan dia, kita nak buang najis, tapi jasad, zat dia, ain dia tu sebenarnya suci. Mandi tu sebenarnya ta'abbudi je. Ta'abbudi ni maksudnya penghambaan, atas dasar penghambaan. Kita terima perintah Allah supaya untuk mandikan mayat. Bukan sebab najis. Tapi ada mazhab menyatakan manusia ni dia suci waktu ada roh je. Bila roh keluar najis. Ini macam di kalangan pengikut kepada mazhab Hanafi. Jadi kalau pergi India, semayang mayat dia tak ada dalam masjid, luar masjid. Semayang mayat luar masjid. Kita pelik, masjid besar pun mayang luar, mayang atas padang. Maknanya kalau kita nak ramah pun tetap mayang dalam masjid, lepas tu tak apa, melempah lah. Tapi tak, dia memang kena tak luar dulu, tak letak dalam mayat tu. Sebab najis terlewat masuk masjid. Kita mayat dalam masjid pasal mayat itu suci. Pak mayat tu suci, tengok masuk. Mayat tu suci. Walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak cucu Adam.
La ilaha illallah. Jadi itu yang disebut oleh ulama. Hidupan laut ni, yang kata bukan bangkai, hidupan laut ni dia kata walaupun datang dalam jenis rupa yang mughallazah di atas darat. Khinzir laut, khinzir laut ni suci, halal. Khinzir laut. Khinzir laut ni maksudnya khinzir laut lah. Ada ikan macam muka khinzir, sebiji, sejibit muka khinzir, halal. Yang penting dia tu ikan lah. Jangan khinzir pergi berenang di laut dah. Kan ada yang kata kat Melaka tu berenang di laut tak? Tu kalau orang jumpa, oh khinzir laut. Tak. Tu khinzir betul tu. Khinzir bar ajak dia ada sebut. Ada sebut ni. Ada sebut. Okey. La ilaha illallah. Waddamu wal qai'u wa kullu ma zahar. Baik ke 91 ya. Baik ke 91. Waddamu, ambil lagi najis. Anjing laut dua alam. Anjing laut ni okey. Anjing laut ni memang suci lah. Dia pertama sekali kita tak hukumkan dia najis, tapi dia tak boleh dimakan bukan sebab illah najis lah. Illat dua alam. Anjing laut boleh hidup di darat tanpa dalam kedudukan harakatul mazbuh ni, hayatul mazbuh. Tak, dia boleh, dia hayatul mustaqirah. Hayat hidup dia hidup tetap di darat. Okey. Waddamu wal qai'u. Apa lagi najis? Dia kata ad-dam, iaitu darah. Hurrimat alaikumul maitatu wad-dam. Diharamkan kepada kamu bangkai dan juga darah. Apa saja jenis darah, hukumnya adalah najis. Kalau tu, apa saja jenis darah hukumnya adalah najis, kecuali ada beberapa jenis darah yang akan diceritakan dalam bab-bab yang berikutnya. Itu ada jenis darah yang masuk dalam bab sesuatu yang najis boleh tukar jadi suci. Nanti akan dibincang. Ada darah yang suci, tapi asal darah ni semua jenis darah. Darah manusia ke darah apa, hukumnya adalah najis. Hak yang lekat ke baju kita ni, hak yang kata sah mayang ni, hak tu sebab ada rukhsah, ada kelonggaran. Sah mayang kalau sikit. Tapi kalau nak tanya najis ke tak najis sikit tu, najis. Sebab asal darah tak ada najis. Tak batas mayang bukan sebab dia tu bukan najis, tapi ma'fu. Masuk dalam kategori sesuatu yang dimaafkan. Tapi najis. Maknanya dimaafkan dalam pakaian tapi tak dimaafkan dalam makan minum. Masuklah air walau setitik, hukumnya mutanajis air tu. Tapi dalam pakaian dimaafkan. Kalau kita tengok dalam kitab Kasyifus Sajak tu, ada najis ni yang dimaafkan pada air, tak dimaafkan pada pakaian. Air maaf, pada pakaian tak maaf. Ambil yang dimaafkan pada air, bangkai semut. Air tak menajiskan air. Tapi kalau mayang, lepas mayang nampak ada bangkai semut tak? Jadi batas mayang. Bangkai semut tak mengalir darah. Ada benda yang dimaafkan pada pakaian tapi tak maaf pada air. Darah sikit pada pakaian tak sah mayang. Tapi darah sikit jatuh air menajiskan air. Baik. Itu darah. Kemudian wal qai maksudnya muntah. Wa illam yataghayyar, walaupun tak berubah. Bila sebut kata muntah walaupun tak berubah, yang penting dia datang dari ma'idah. Dia datang daripada bahagian dalam perut. Kalau dia datang, ulama kata kalau dia datang bukan daripada bahagian dalam perut. Muntah ni hak keluar kalau dia datang daripada dalam, daripada kongkong, betul, tapi bukan daripada ma'idah, maka itu tak najis. Falaysa binajis. Macam anak-anak ni, muntah ni masuk dalam arti kata muntah, hak baby, hak rajin jeluak. Tak jeluak ni kalau diyakini jeluak dia tu dah datang daripada ma'idah, dia daripada dalam perut, najis. Dia pergi muntah atas baju mak dia, najis, wajib kena suci. Tapi kalau sekiranya kita kata dia baru minum baik sini,
Jadi hak ada sini dia terbelah hak balik. Hak tu tak najis, falaisa binajis. Ulama kata kalau ada masuk sesuatu nasi contohnya baru lekat sini, lepas tu keluar nasi tu. Falaisa binajis. Yang najis ni mutah ni kalau datang daripada ma'idah, datang daripada perut, wa illam yataghayyar, walaupun dia kata walaupun tak berubah. Maka dibahaskan juga dalam arti kata muntah ni adalah air liur yang keluar daripada mulut. Yang kita sebut sebagai air liur basi. Jadi air liur basi dibahaskan oleh fuqaha. Air liur basi, pertama syarat air liur basi tu jadi najis, dia datang daripada dalam maidah, dia datang daripada dalam perut. Yang kedua, dia berubah. Dia adalah berubah. Dia berubah, dia jadi warna kuning, dia jadi melekit. Itu najis. Waqila, ada dikatakan mudah je, tak usah kira daripada dalam perut ataupun luar perut. Air liur basi kalau berubah, hukumnya najis. Ni pandangan kedua. Ingat sikit lah. Kalau berubah, najis. Kalau tak berubah, tak najis. Pandangan yang ketiga, dia semua, dia kata ma'fu. Dia kata air liur basi ni wala kuning ke wala basi tahap apa pun, hukum dia adalah suci. Ma'fu maksudnya dimaafkan. Jadi kalau nak mudah, ambillah hak mudah. Dia macam mana nak tahu tak yang dalam perut ke tak dalam perut tu? Kalau muntah ni nak tahu dalam perut tak dalam perut. Dia biasa dia menilai kepada perubahan, berubah. Mana kalau kita ambil ni dia apa dia kata, inkan ambil pandangan hak macam dalam bab air liur basi ni, inkan mutaghayyiran fanajisun wa illa fala. Kalau benda tu berubah, hak muntah ni kalau nak tahu hak dalam perut ke luar perut ni, kalau bau dia busuk, maknanya daripada dalam perut. Kalau tak ada perubahan, sama je, susu tu keluar serupa je. Wa illa fala, ambil pandangan tu. Kalau tak, ukur dia tak najis. Kalau ada satu orang yang diuji, dia ni diuji memang air liur basi sama, hidup dia dengan air liur basi, asal tidur je air liur basi, tidur dalam kuliah pun air liur basi juga, tidur dalam halaqah pun air liur basi semacam, pun sekejap duduk tidur air liur basi. Dia uji dengan air liur basi. Qala fi Rawdah, Imam Nawawi sebut dalam Rawdah, waz-zahir al-afu, zahirnya adalah afu, maaf. Kalau orang diuji Taib. La ilaha illallah. Wa kullu ma zahar wad-damu wal-qai'u wa kullu ma zahar min as-sabilain, apa saja al-zahar, zahar maknanya baraz, yang keluar, apa saja yang keluar, minas sabilain, daripada dua jalan, semua najis, siwa aslil bashar, melainkan asal bagi manusia. Apa benda asal bagi manusia? Bukan sembarang air Nescafe ni. Asal bagi manusia, apa dia asal bagi manusia? Air mani. Air mani suci. Air mani hukumnya suci. Apa saja yang keluar selain daripada air mani, air wadi, air madhi, yang keluar, air kencing, apa saja yang keluar, itu dihukumkan sebagai najis. Naam. Seperti asal bashar, asal selain bashar suci juga. Asal manusia air mani. Asal lembu, air mani lembu. Asal kucing, air mani kucing. Jangan kata asal kucing air mani manusia pula. Asal lembu air mani lembu lah. Asal ayam daripada air mani ayam, maknanya suci juga. Air mani binatang selain daripada khinzir, selain daripada anjing, sebab tadi anjing dan khinzir masuk dalam bab ni dah, semua najis. Hatta su'ur, su'ur tu lah yang kata fadalat, peluh dia, air mani dia, susu dia, semua najis. Jadi selain dari aslul bashar, aslu ghairul bashar pun suci.
asal bagi kejadian-kejadian selain daripada manusia suci. Sebab tu ulama kata air mani kucing, walaupun kucing tu binatang tak boleh makan tak, air mani dia adalah suci. Air mani nanti dia beza. Susu lain pula. Kalau air mani kucing suci, susu kucing najis. Bab susu lain pula. Susu yang suci hanyalah susu yang makul, susu daripada binatang yang boleh dimakan. Hak tu you see. Susu lembu suci, susu kambing suci. Binatang yang bersusu, yang penting dia tu jenis makul, yang boleh dimakan tak, suci. Tapi susu binatang, susu harimau, susu kucing, hak tu semua ulama kata hukum dia adalah najis. Lalu dia buat pengecualian susu manusia. Sebab susu manusia tak boleh dimakan juga. Tapi susu manusia adalah suci. Susu manusia, susu orang lelaki ke, susu orang puan ke, suci. Walaupun bukan untuk minuman suami dia. Ada satu orang syekh ditanya, macam mana isteri saya ni susu selalu banyak? Jadi halal ke orang lain minum? Syekh tu kata apa? Buat mari sini sikit, aku nak rasa. Nak kafar suci sungguh lah. Maknanya boleh. Jadi adakah syekh tu akan jadi anak susuan? Akan jadi anak susuan tak? Tak lah, 2 tahun 50 tahun anak susu apa? Jadi suci. Dia kata susu manusia adalah suci. Naam. Okey. Wa juz'u hayyin kayadin mafsul kamaitatihi la sya'rul ma'kul. Nampak ni. Wa juz'u hayyin kayadin mafsul. Juzuk maknanya bahagian daripada binatang yang hidup. Maksudnya bahagian daripada binatang yang hidup. Ni nak cerita ni, kita ni pergi repih tanduk. Apa saja juzuk-juzuk, bahagian-bahagian daripada binatang yang kita kerak waktu hidup. Kayadin mafsul. Dia beri contoh. Apa contoh juz'u hayy ni? Kayadin mafsul. Seperti kaki lembu cabuk. Kena langgar kereta, cabuk sebelah kaki lembu ni. Kaki kambing ni ada orang potong, kambing hidup lagi. Kaki kambing tu orang potong. Kaki lembu orang potong. Lembu tu dah hidup lagi. Apa hukum hak terpotong tu? Ataupun tanduk. Contohnya tanduk usa. Usa tu dah hidup lagi, kita potong tanduk dia. Itu semua masuk dalam kategori juz'u hayyin. Ni nak bahas ni. Juz'u hayyin, serpihan bahagian daripada binatang yang hidup lagi, diambil. Apa hukum serpihan tu? Najis ke tak? Maka hukum dia kamaitati. Hukum dia adalah seperti bangkai binatang itu. Ambil seperti serpihan daripada apa ni? Kaki apa ni? Kaki kambing. Suci ke tak? Kena tengok kambing tu. Kambing kau jadi bangkai, suci tak? Najis lah, betul tak? Kambing kau jadi bangkai, hukumnya najis. Maka serpihan kaki dia hak kita ambil ketika hidup tu, hukum dia adalah najis. Lembu, usa tak? Kita potong sikit tanduk usa, hidup lagi. Apa hukum serpihan hak kita potong tu? Kena tengok. Usa ni kalau dia mati tak sembelih, najis tak? Najis. Mana serpihan hak kita ambil tu adalah najis. Tapi ada benda yang kita potong ekor ikan. Ikan tu hidup ke? Kita potong ekor ikan. Maka kita nak tahu ekor ikan sekarang ni suci ke tak? Kita tengok ikan. Ikan ni kalau mati jadi bangkai, suci tak? Suci tak? Suci, dia beza macam lembut dia. Ikan ni memang tak sembelih pun. Kalau dia mati jadi bangkai, bangkainya suci. Makna serpihan ikan yang kita ambil waktu hidup tu, hukum dia adalah suci. Mana kalau ada orang, tak ada masalah orang jumpa ikan tenggiri sebelah contohnya, belah, ataupun
pala ikan teri. Contohnya belah-belah ikan besar, nampak ada pala ikan teri dalam perut. Hak tak jadi tahid lagi lah. Hak molek baru-baru makan barangkali. Jadi Allah ni warna ni. Boleh makan tak? Najis tak? Suci lah. Sebab apa? Kena tengok bangkai dia suci ke tak? Bangkai dia suci. Maknanya sebelah pala ikan teri tu hukum dia adalah suci. Itu dia kata kamaitatihi. Kamaitatihi. Kena ambil kira dia adalah seberi hukum seperti hukum bangkainya binatang itu. Jadi tak kau tanda usaha najis ya. Orang ambil hidup-hidup. Tapi usaha tu kita sembelih. Lepas sembelih mati usaha tu tak? Suci lah ke? Nak buat obat, nak buat apa, tanda usaha suci lah. Kita cerita waktu hidup. Macam mana? Ikan okey. Suci. Ikan, bangkai ikan suci. Hak dalam perut dia selagi tak keluar suci. Jangan ada orang ni dalam perut dia ada najis. Tak apa, selagi kita tak lagi duduk dalam perut memang suci. Bila najis ni bila belah perut lah. Bila belah perut barulah najis. Maknanya ikan tu ada najis lah. Perut-perut dia, tarik-tarik dia. Selagi itu ikan tak belah, maka hukum dia suci. Mana kalau tanggung ikan lah mayang, sahih. Tanggung sutong lah mayang, sahih. Nak letak kat motor tak, takut hilang, buat masuk mayang, ikat tangan. Sah mayang. Sah. Sebab apa? Sebab bangkai dia adalah suci. Naam. La sya'rul ma'kul. Ni pengecualian. Nampak? La sya'rul ma'kul, tidak termasuk ataupun kata tak kira bulu binatang yang boleh dimakan. Atas kaedah ni kita kata gini. Kita kata setiap benda yang kita ambil ketika hidup, setiap benda yang kita ambil daripada binatang waktu hidup dia, hukum dia najis. Hukum dia adalah najis. Tu asal kaedah kita dia. Benda binatang yang kita ambil ketika hidup, macam tadi usa dia, kita potong tanduk usa dia, najis. Sebab kita akan ambil kaedah apa? Kita akan tengok usa ni kalau dia mati tak sembelih, hukumnya najis tak? Jadi maksudnya bila kita benda hak kita kerak waktu hidup, hukumnya adalah najis. Maka dikecualikan. Ada benda yang kita ambil ketika hidup, hukum dia adalah suci, dikecualikan. Hak benda kita kerak tu, iaitu pertama sekali dia kata sya'rul ma'kul, bulu. Bulu binatang yang boleh dimakan. Macam bulu kambing bibiri. Bulu kambing bibiri ni, ada orang dia mesing waktu hidup-hidup mesing. Kalau kita ngaji mula-mula tadi, kalau ikut najis lah. Tak? Bulu kambing bibiri. Bulu ayam. Bulu ayam tu dia cabut waktu hidup. Bukan ke khabar juz'ul hayy tu kata. Ya betul, tapi dikecualikan. Yang dengan syarat binatang tu binatang boleh dimakan. Maknanya bulu ayam cabut waktu hidup, suci. Bulu kambing bibiri, ada orang guna bulu kambing ya, buat isi bantal, isi apa tu hukum dia tu? Suci. Itu dipanggil suf. Nampak? Bulu ma'kul. Wasuf. Suf ni bulu kambing bibiri. Warishuh. Warish ni maksudnya jenis bulu-bulu ayam. Warish jenis bulu-bulu ayam hak cabut waktu hidup, suci. Waktu hidup kalau sembelih memang suci lah. Ni waktu hidup cabut bulu ayam, suci. Wariqatuhu. Wariqah. Apa warik? Dia punya ailio dia. Ailio. Binatang ni dia punya ailio binatang suci apa? Ni suci makul lah. Makul. Sufuhu suful makul. Hu tu kembali pada makul Warishuhu rishul makul. Wariqatuhu riqah makul, semua makul. Jadi maknanya kalau ailio yang kucing, ailio kucing aja. boleh dimakan? Penting tu soalan tu. Kejap baca ya. Wakil orang kampung lah.
Dia betul. Yang confirm ni sekarang ni, yang confirm air liur makul suci. Itu confirm. Air liur makul adalah suci. Peluh binatang yang boleh dimakan suci. Nampak? Suci. Tapi bila tanya soalan tadi, apa hukum air liur kucing? Ni dia nak cerita suci. Ni dia nak cerita hak suci. Tapi dalam bab najis, kalau kita tengok dalam bab najis, dalam bab najis maksudnya air liur kucing dalam bab najis, kalau ikut air liur kucing, asal binatang ni pula, asal binatang semua suci selagi hidup. Asal binatang, semua binatang ketika hidup kecuali anjing dan babi, semua adalah suci. Maknanya bulu kucing selagi mana lekat pada badan dia, suci. Jadi dalam bab air liur ni, air liur, masa ni kalau dia nak cerita bab suci, dia nak kata suci. Semua yang ma'kul, wasufuhu, warishuhu, wariqatuhu, wa'arqun, wa misku, summal fa'ru. Itu dia kata suci. Cuma kalau kita nak kata lawang dia itu adalah najis, kita kena ada satu nas lah. Ma nas alaihi alkitab. Najis ke suci? Sekejap macam mana Haji? Air liur kucing mana? Suci tak? Pasal kucing main jilat-jilat kaki ni. Zahirnya selama ni kita kata suci lah. Selama ni lah kita menghukumi air liur kucing suci. Air liur kucing selagi mana kita tak yakin bahawa dia ni makan bangkai tikus. Dalam Muqaddimah Hadramiyah tu kan, Muqaddimah Hadramiyah, seekor kucing wafa muhirah, dia kata ya, wafa muhirah yang bernajis, mulut kucing yang bernajis. Lepas tu dia lari sekejap, kucing tu hilang sekejap daripada pandangan. Lepas lama, lepas tu dia mari balik, dia kekoh baju kita. Maka kita hukumkan uhtumila wuluruha fi ma'il kathir. Dalam matan muqaddimah, uhtumila wuluruha fi ma'il kathir. Maka kita tanggung, kita menganggap bahawa dia ni telah pergi minum air banyak, sebab lepas makan tikus berasa panas. Andayam lah ke tu? Tapi selagi boleh buat andayam, lepas makan tikus, kalau ikut mulut bernajis tau, tapi dihilang sekejap daripada pandangan, kita boleh buat andaian. Hak lepas dia mari kekoh kita tak, insya-Allah suci. Sebab apa? Sebab dia basuh lah, dia basuh mulut dia. Dia pergi minum air yang banyak sehingga mulut dia tidak ada kesan lagi, kesan najis. Jadi kalau ikut zahirnya, mulut kucing ni, air liur kucing ni adalah suci. Ada? Kalau gitu kok, kalau kata semua air liur binatang yang tak boleh dimakan tu adalah najis, banyak tak? Banyak benda lah jenis kita pelihara, benda apa, macam-macam binatang kita pelihara kan. Kau najis lah ke tak? Kecuali anjing dan babi memang confirm lah. Anjing dan babi tak lah confirm. Cuma memanglah bila dibahas ibarat macam ni, dia akan menimbul sedikit tashkik lah, keraguan sikit lah. Pasal dia kata benda, dia nak kata sufuhu wariqatuhu, jadi kata wariqatul ghairu ma'kul, ada timbul sikit keraguan. Air liur binatang yang tak boleh dimakan, macam mana? Jadi asalnya suci lah. Cuma ni nak menjelaskan hak yang tercabut ketika hidup, benda hak keluar ketika hidup, hukumnya najis, melainkan benda sya'rul ma'kul, bulu binatang boleh dimakan. Bulu landok kan, hak yang tajam-tajam tu orang panggil benda bulu ke apa? Bulu. Haji panggil bulu ke haji panggil duri? Duri. Kalau duri najis. Kalau duri najis. Tapi kalau bulu
Maknanya kita nak kata benda sebenarnya landok. Hak tajam-tajam tu dia punya bulu dia ke kita duri dia. Dia paling tepat jawab soalan ni landok tu sendiri lah. Sebab ya bila kita bahas ni, kalau hak tajam-tajam tu adalah duri ni benda hak yang memang melekat pada tubuh binatang. Contoh macam kalau ayam ni ada taji, cabut ketika hidup maknanya najis. Atas dasar benda tu adalah bukan jenis bulu. Tapi kalau kita menghukumi hak tajam-tajam tu sebenarnya bulu dia, pasal bulu jenis tajam, maknanya duri landok hak gugur ketika hidup hukum dia adalah suci. Pasal dia masuk kategori sya'rul ma'kul ni. Sya'rul ma'kul. Bulu. Secara umum disebut sebagai bulu. Betul. Jadi yang tu kita kena tengoklah gua ni. Kena tanya orang-orang hak yang jenis suka makan eksotik, makanan-makanan hak pelik-pelik tanya dia itu sebenarnya bulu dia ke ataupun duri dia. Itu cerita kalau gugur ketika hidup. Tapi landok tu bila semelih memang suci lah, tak ada masalah lah. Okey. Wa arqun, dan juga peluh dia pun suci. Al-ma'kul ni lah, peluh dia pun suci. Wa arqun, la ilaha illallah. Wal misku wal misku ni dia kasturi. Bagaimana kasturinya? Khurajun, satu benda yang kita keluarkan daripada bahagian tepi kijang. Ada bahagian tepi kijang, bahagian tepi kijang tu, bahagian tepi dia, lambung dia, ada satu tempat yang di situ biasa orang akan keluarkan darah. Maknanya bila orang semelih kijang ni ada di tepi kulit, dikatakan di tepi kulit dia, orang kikih benda tu. Dia yang berasal usul daripada darah, tapi darah tu bila berubah dia timpan, akhirnya dia mengeluarkan bau yang sangat wangi. Maknanya kasturi ni dia ambil daripada darah kijang, bukan daripada semua kawasan, tak, daripada bahagian tertentu. Jadi ulama kata wal misk, kasturi ni pun hukumnya adalah sucilah, walaupun dia berasal usul daripada darah. Ada sebagian ulama gabungkan dia, kasturi ni masuk dalam benda yang najis bertukar jadi benda suci. Kalau dalam safinah disebut 3 je. Tak? Safinah ni dia sebut 3 je ada benda najis hak berubah jadi suci. Pertama arak, iza takhallalat. Arak bila berubah jadi cuka. Yang kedua wal jiddul maitah, kulit bangkai yang kita samak. Yang ketiga wa masara hayawanan, benda yang jadi binatang daripada benda najis tapi keluar ulat tu suci. Ada ulama yulhik, dia gabungkan sekali al-misk, iaitu apa? Kasturi. Ambil pada darah, tapi maknanya itu menunjukkan darah tu telah berubah sifat jadi haruman kasturi. Jadi hukum misk adalah suci. Thummal fa'ratu, fa'rah ni apa? Fa'rah ni kulit yang di situlah dikikis darah itu panggil fa'rah. Kulit kijang ni ada bahagian dalam kulit kijang hak yang kat situ orang kikis darah tu. Lepas tu kasturi hak betul-betul lah, kasturi yang original. Memang mahal tapi wangi. Dan selalu dalam hadis selalu Rasulullah apabila dia nak tashbihkan sesuatu yang wangi, maka ditashbihkan dengan misk. Tapi misk yang original lah, bukan RM10 sebotol tu. Kasturi ke tak? Kasturi itu pelawak pula ke ciplak lah. Tu kan, itu memang disebutlah kasturi sampai kita jadi menyampah pula kasturi pasal wangi dibawa benda tu betul kan? Mana? Betul ke? Betul kasturi. Sebab yang dibawa Farah. Betul. Betul lah. Ada bulu-bulu tu. Ya. Itu lah. Itu Farah tu. Ulama kata Farah tu. Farah dia yang tutup je lah. Bulu yang tutup. Bulu yang dikikis darah daripada situ. Itu Farah. Dia panggil Farah. Farah ni ulama kata al-jildul ladzi yakunu fiha al-misk.
kulit yang di situlah terdapatnya kasturi tu. Cuma kita tak pernah bau tak. Kita tak pernah bau kasturi yang betul, yang kata mari daripada Kijang. Ni RM10 kasturi ya. Tak tahu bagaimana tapi kasturi ya. Ya. Kalau kasturi yang betul, selalu dalam hadis selalu digambarkan sebagai wangian. Mana Rasulullah tak akan mentashbihkan, memberi satu gambaran kalau wangi ni kasturi, melainkan maknanya benda tu adalah benda yang memang sangat wangi. Semua benda dunia yang hebat datang daripada benda yang tak molek. Menunjukkan dunia ini adalah satu tempat yang bukan tempat kita yang sebenar. Wangian yang paling hebat yang selalu digembar-gemburkan hanya datang daripada darah. Kain yang paling hebat, kain sutera, hanya datang daripada air liur ulat. Apa lagi? Kasturi. Lepas tu kita ada sutera. Lepas tu kita ada apa lagi? Manusia tu sendiri hebat, manusia ni tak, tapi hanya datang daripada air mani. Mulut anjing, kita kata mulut anjing ni mulut yang paling bersih. Tak tahulah ulama khabar gitu, wallahu alam lah. Dia kata mulut binatang yang paling bersih adalah mulut anjing. Pasal anjing ni dia jelis sama, dia selalu membersihkan mulut dia, tapi jadi satu bahagian daripada bahagian mughallazah. Hak molek sekali dalam dunia ni semua mari pada tempat tak molek. Jadi ambil yang molek tak ada tak ada lah hak sebenarnya. Tak ada lah. Sebab itu targhib. Orang kata keadaan, orang kata pengajian daripada alam. Itu dia panggil pengajian daripada alam. Alam ni kadang-kadang apa yang kita lihat ni banyak mendidik kita. Nak melihat kepada dunia ni sebenarnya tak ada benda. Rumah yang sebenar, kehidupan sebenar adalah kehidupan akhirat. Naam. Wa tathurul khamru iza takhallala. Ini masuk daripada najis yang boleh jadi suci dengan ada najis yang boleh disucikan. Asal najis tak boleh suci. Tapi ada beberapa jenis najis yang boleh disucikan. Pertama, tathurul khamru iza takhallala. Sucilah khamr. Sucilah arak apabila dia khamar, apabila dia jadi apa? Apabila dicuka. Arak bila dicuka, arak dia peram, bila saat dia naik buih tu, masa ketika buih tu, ketika tu dia disebut sebagai khamar. Apabila dia kembali turun balik daripada buih dia turun hingga ke parah asal dia, maka hukum dia suci. Bukan setakat hak cuka tu suci, bekas bahagian dalam tu yang waktu naik buih hak najis tadi, bekas tu pun hukum dia adalah suci. Walaupun waktu buih tu kan dia naiklah memenuhi kawasan ruang kosong tu. Jadi hak ruang kosong tu kan ni najis tak? Suci sekali dia kata. Bukan cuka tu saja suci, segala ruang dalam tu pun hukum dia adalah suci. Binafsiha, syarat dia mesti dia berubah dengan sendiri. Jadi cuka dengan sendirinya, maknanya bukan dimasukkan sesuatu. Wa in alat au nuqilat. Wa in alat ataupun walad. Oh ya. Sini syarah pun kata alat. Walad. Ya. Walad. Sini walad. Wa in walad au nuqilat. Ni ada dalam ta'liq. Tapi pengarang dan pensyarah Al-Ahdal kalau dalam kitab ustaz ni lah, dia pun sebut alat. Alat ni kenapa wa'in ghalat tu maknanya buih, tapi wa'in alat pun betul juga sebab maknanya irtafa'at, terangkat, meninggi. Kalau ghalat buih, sebab tu ta'liq daripada ni dia sebut ghalat. Tapi yang dalam Al-Ahdal punya kitab ustaz ni Ifadatun ya, maksudnya dia kata dalam matan tu kalau sebut alat, maksudnya dia tak ubah asal perkataan alat, disebabkan alat tu dengan mana irtafa'at, maknanya meninggi buih tu.
Wa in alat maknanya dia berubah kepada proses untuk jadi cuka tu apabila buih tu naik. Irtafa'at maknanya meninggi kemudian turun balik. Wa in alat au nuqilat. Nuqilat ni maksudnya nuqilat kita tak tambah apa-apa, cuma kita pindah tempat. Hak tu pun tak apa. Dia jadi cuka ni mana? Mana pindah tempat. Mula-mula jemur tengah hari. Nak panas terik matahari, lepas tu dia ambil dia pindah tempat. Tapi tak orang masuk apa-apa. Lalu berubah jadi cuka, tak apa. Hukum dia adalah suci. Baik. Wallahu ta'ala ala. Kita berhenti situ dah. Sambung sekali lagi insya-Allah untuk perhabis bab najis wa jildul maitah. Ini yang kedua lah. Yang pertama, yang benda yang najis jadi bertukar jadi suci dengan sendirinya adalah al-khamar, adalah arak. La ilaha illallah. Yang kedua insya-Allah kita akan sambung wa jildul maitah, kulit bangkai binatang. Okey. Jadi insya-Allah apa pengajian kita ni kalau hari Rabu minggu kedua mungkin boleh mula awal sikit. Kalau hari Rabu minggu kedua dah. Macam minggu gini sebab saya ada di sini dah. Tak pergi ke masjid kan. Patutnya ke masjid. Tapi tak pergi dah ke masjid pasal jauh. Jadi minggu kedua tu boleh nak mula awal. Pukul 9 suku ke. Selain daripada minggu kedua, itu mungkin 9.30 lah. 9.30 standard lah. Itu sebab balik pada kuliah. Adik balik pada kuliah, tapi kuliah sekitar Kuantan je. Jadi balik pada kuliah baru kita akan mula pengajian kita insya-Allah. Kita bacalah sikit-sikit insya-Allah tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. اللهم ارزقنا فهم النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.